Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz yang jauh di mata, dekat di hati? Semoga semuanya sihat-sihat belaka ya. Baiklah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak dapat bertemu seperti biasa di sekolah, belajar dalam kelas seperti biasa, kerana kita dalam perintah kawalan pergerakan PKP, jadi tak mengapalah kita mengambil inisiatif untuk belajar secara melalui media sosial. Jadi Ustaz mengambil inisiatif ini untuk merakamkan video ini bagi membantu awak untuk belajar di rumah dan membantu awak untuk faham topik-topik yang akan awak belajar menerusi mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi untuk kali ini untuk tahun 6. Pendidikan Islam untuk tahun 6. Jadi untuk tujuan ini Ustaz menggunakan buku teks awak. Ustaz menggunakan buku teks sekolah Pendidikan Islam tahun 6. Jadi kalau awak ada buku ni, awak boleh buka buku di rumah dan bolehlah sama-sama dengar apa yang akan Ustaz terangkan secara ringkas. Mudah-mudahan awak akan faham sebab nanti awak akan menjawab soalan menerusi lembaran kerja yang awak akan ambil di pondok jaga sekolah. Jadi Ustaz risau nanti kalau Ustaz tak buat macam ni, awak ambil soalan balik rumah, awak tak faham nak jawab apa. Jadi Ustaz rasa ada baiknya Ustaz rakam video ini, bagikan sedikit penerangan kepada awak. Mudah-mudahan awak faham dan awak boleh jawab soalan tersebut, insya-Allah. Baik, Ustaz tak nak panjang-panjang dalam video ini, sedikit ringkas saja. Kita buka muka surat 69. 69. Sifat-sifat Allah. Kita belajar hari ini tentang sifat-sifat Allah. As-sama'. As-sama'. Sin, mim, ain. As-sama'. Apakah yang dimaksudkan dengan as-sama'? Kita tengok pada muka surat 70. Boleh Okey. Allah bersifat sama. Bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Faham tak? Maknanya sama ini bermaksud Allah Tuhan kita tu Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar segala sesuatu. Segala sesuatu tu maknanya Allah dengar segala-galanya bunyi yang ada di alam ini. Sama ada di langit, di angkasa yang luas tu, dalam laut, di bumi, di bukit, dalam tanah, di mana-mana sekalipun, segala sesuatu Allah dengar. Macam tu. Sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Sama ada bunyi itu kuat ataupun perlahan, ataupun orang lain tak dengar, ataupun dalam hati, tak kira dah kuat ke, perlahan ke, tak dengar ke, Allah tetap akan mendengar. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan as-sama', iaitu bersifat dengan Maha mendengar. Macam tu. Seperti bisikan hati manusia. Dalam hati, kita bercakap dalam hati pun, Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengar. Contoh macam sekarang, Ustaz bercakap menggunakan mulut, dengan suara yang kuat, awak boleh dengar. Orang-orang lain di sekitar sini pun boleh dengar apa yang Ustaz cakap. Tapi kalau Ustaz bercakap dalam hati, dah tak dengar. Faham? Contoh macam kita niat solat, kita niat puasa dalam hati kan. Orang yang tak dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap dengar semua itu. Tidak ada batas bagi Allah untuk mendengar sama ada bunyi itu kuat ataupun
tak bunyi ataupun bisikan hati. Macam tu. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Kena ingat, walaupun kita mendengar, Allah mendengar, tapi tak sama. Berbeza, amat-amat berbeza. Berbeza macam mana? Kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Sebab Allah mendengar, Allah tak memerlukan bantuan apa-apa alat pun. Adapun kita manusia, kita memerlukan alat. Contoh, Allah bagi kita ni telinga. Nampak? Setiap orang ada dua telinga ni. Telinga ni Allah bagi kepada kita sebagai alat untuk mendengar. Kalau tak ada telinga, maka tak dengarlah kita. Dan ada juga mereka-mereka yang ada telinga, tapi tak dengar. Contohnya macam mereka-mereka yang OKU, yang mempunyai masalah pendengaran. Telinga ada macam kita juga, tapi mereka tak dengar. Sebab itulah mereka bercakap menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Mereka boleh faham melalui bahasa isyarat. Macam tu. Adapun kita ni, ada telinga dan boleh mendengar. Dan dalam telinga ni pula, macam-macam organ ada. Ada cuping telinga, ada lubang, ada gegendang telinga. Semua tu alat-alat, komponen-komponen yang ada dalam telinga yang membolehkan kita untuk mendengar. Begitu juga bunyi. Bunyi ini dibawa oleh udara. Kalau mengikut sains, bunyi ini datangnya dari udara yang bawa bunyi itu masuk ke dalam telinga. Menghantar gelombang bunyi. Jadi masuk dalam telinga dan ditafsirkan oleh otak kita. Faham tak? Contoh macam awak dengar ayam berkokok. Kokokan ayam tu, gelombang dia, udara yang bawa masuk dalam telinga kita. Jadi otak kita pun tafsir. Itu bunyi ayam berkokok. Nampak tak? Kalau salah satu alat dalam telinga kita ni rosak, maka biasanya tak mendengarlah kita. Faham? Jadi sebab itu, manusia ni amat-amat lemah, amat-amat dhaif. Sentiasa 24 jam. Daripada kecil sampailah kita meninggal lah. Perlukan alat bantuan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab mendengar ini tidak memerlukan sebarang alat. Sebab Allah sendiri dah bersifat dengan Maha mendengar. Faham tak? Gitu. Dan pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak ada batas. Faham tak? Mana tak kira jauh ke, dekat ke, perlahan ke, kuat ke, tak bunyi ke. Tidak ada batas bagi Allah untuk mendengar bunyi-bunyi yang ada di alam ini. Jadi sebab itulah kita sebagai manusia yang beriman, maka kita wajib percaya, wajib yakin bahawa Allah itu bersifat dengan sama. Allah bersifat dengan mendengar. Jadi kalau kita yakin Allah yang Maha mendengar akan sentiasa sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Maknanya kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahawa Allah mendengar, maka kita kena sentiasa berhati-hatilah. Berhati-hati ketika kita nak bercakap. Berhati-hati ketika hati kita nak bercakap. Berhati-hati supaya jangan kita mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang. Jangan mengumpat, jangan mencarut, jangan memaki hamun, jangan memfitnah, jangan menuduh. Faham tak? Kenapa? Sebab setiap patah perkataan kita itu walaupun kuat atau sama ada kuat ataupun perlahan, Allah sentiasa Maha mendengar. Itu orang beriman. Maknanya setiap tutur kata dia, sebelum dia nak bercakap, dia nilai dulu. Dia pertimbangkan dulu.
Dia sama ada benda yang dia nak cakap itu baik ataupun tidak. Faham tak? Itu orang beriman. Dia tak boleh kita bercakap main lepas. Tak boleh macam tu. Itu bukan orang beriman. Kenapa? Takut nanti orang akan terasa hati, orang akan sakit hati mendengar kata-kata kita itu. Jadi kita kena nilai dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain. Tak kira lah sama ada kita bercakap dengan ibu bapa, bercakap dengan guru-guru, bercakap dengan kawan-kawan, bercakap dengan orang yang lebih tua kepada kita. Tak kira lah. Kita sebagai orang beriman yang yakin dan percaya yang Allah sentiasa mendengar dan maha mendengar, kita kena hati-hati untuk bercakap supaya tidak terkeluar kata-kata yang boleh mendatangkan dosa kepada kita. Macam tu. Baik, kita masuk kepada dalil-dalil. Dalil naqli Allah bersifat sama. Apakah dia dalil naqli Allah bersifat sama? Okey. Baik, kalau kita tengok buku awak pada muka surat 71 tu, di sini ada ditulis dalil naqli Allah bersifat sama. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi, Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Ni Allah sendiri yang beritahu kita dalam Al-Quran supaya kita beringat. Beringat apa? Ingat. Allah itu sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Ini dalil Allah itu maha mendengar. Ini kita panggil dia dalil naqli. Yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, potongan Al-Quran ini kita panggil dia dalil naqli. Baik. Dalil akli Allah bersifat sama. Sekarang ini dalil akli Allah bersifat sama pula. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Allah ni memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala sifat yang ada pada Allah itu sempurna. Macam kita manusia ni tak sempurna. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tidak ada yang sempurna. Penuh dengan kekurangan. Dha'ifa Allah kata. Tetapi Allah, segala-galanya yang ada pada Allah itu sempurna dan mulia. Jadi mustahil bagi Allah itu tak mendengar. Faham tak? Macam tu. Jadi maknanya, tidak mendengar itu merupakan sifat mustahil bagi Allah. Dan sifat mendengar itu sifat yang wajib bagi Allah. Faham? Kalau awak pening, macam ni je lah. Sifat wajib bagi Allah, mendengar. Sifat mustahil bagi Allah, tidak mendengar. Macam tu je. Okey. Jadi Ustaz tidak nak panjang-panjang dalam video ini. Sekadar ringkas saja untuk membantu awak memahami tajuk ini. Dan supaya awak boleh menjawab soalan dalam lembaran kerja nanti. Okey. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan dalam video yang pendek ini awak dapat manfaatnya. Awak faham tentang Allah bersifat dengan sama. Jadi kita jumpa di video yang lain. Pada topik yang lain insya-Allah. Ustaz harap awak semua terus semangat, terus rajin belajar walaupun di rumah. Jadi Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.